Ah, selamat datang Waalaikumsalam. yang baru join. Wah, okey, terbaik. Ada yang respon. Okey. Apa khabar semua? Semua sihat ke? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Okey. Jadi malam ni Alhamdulillah kita sehat. kita akan bersiaran lagi kan. Okey. Setelah sekian kalinya berjumpa lagi dengan saya. Okey, malam ni kita akan berkongsi topik berkaitan tentang career development. Jadi mungkin ramai lagi ada yang tak tahu Quantum Metal ni juga menawarkan career, perjalanan macam mana nak membina income dengan Quantum Metal. Okey. Boleh tak saya dapat feedback sikit malam ni, siapa yang baru, yang first time, yang tak pernah lagi join kelas untuk career development ni? Boleh tak komen sikit? Saya nak tengok. Saya orang baru nak join. Baru nak join, alhamdulillah. Okey. Siapa lagi? Saya Norazlina, Rais, Maizatul Akmal. Okey. Siapa lagi yang baru? Yang first time, Oh, ramai boleh tahan. Hanizan. Okey. Okey, jadi malam ni kita akan kupas sama-sama apa yang Quantum Metal boleh offer kepada kita. Okey. Oh ya, sebelum saya start, saya lupa nak memperkenalkan diri saya sebab ramai yang baru kan. Okey, nama saya Afif, saya merupakan seorang konsultan. Jadi saya ditugaskan malam ni untuk berkongsi dengan Tuan Puan berkaitan tentang career development. Jadi kita dah masuk ke dalam topik iaitu tiga kategori pengguna. Tiga kategori pengguna yang ada di dalam Quantum Metal. So lepas ni kita dah tahu dah, kita dah tak keliru. Sebenarnya siapa yang ada dekat dalam Quantum Metal ni, adakah semua menyimpan saja? Adakah kedua pelabur? Dan yang ketiga konsultan. So kita cerakinkan apa maksud bagi ketiga-tiga ni. Yang pertama ialah penyimpan. Siapakah penyimpan di sini? Mungkin ramai yang tak sedar dia adalah penyimpan. Penyimpan ni macam mana? Dia kenal dengan Quantum Metal, dia cakap dia nak simpan saja. Beli emas, simpan, peram, tunggu harga emas naik, jual. Ini adalah kategori penyimpan. Jadi penyimpan ni memang dikhususkan kepada GSA lah. Kalau dalam fasiliti kita tu, kita ada GSA. Memang ada orang yang jenis suka simpan sebab dia tak ada masa nak tengok harga emas naik ke turun. Yang tahu dia nak simpan, bila mana nak pakai duit tu, dia boleh keluarkan. Nak pakai, nak jual emas tu, nak pakai duit, jual emas tu, so dia boleh keluarkan. Ataupun GCA kan. Okey. Jadi ini adalah kategori penyimpan. Jadi kita decide lah kita malam ni yang mana satu. Okey, pertama tadi saya dah terangkan tentang penyimpan. Yang kedua adalah pelabur. Pelabur ni adalah orang yang cari peluang macam mana nak maximize profit. Nak maximize keuntungan di dalam pelaburan emas. Jadi tak ramai di antara kita yang betul-betul nak melabur. Tak semestinya, ada juga yang nak melabur dalam kuantiti kecil pun boleh jadi pelabur juga, tak ada masalah. Kita ada GE kali 5, ada GCA, serendah RM22 pun dah jadi pelabur di dalam Quantum Metal. Jangan tak tahu. Okey. Jadi pelabur ni kita nak cari peluang macam mana nak maximize. Sebelum ni cara yang lama kita melabur dalam emas adalah kita kumpul 1 gram, 1 gram, 1 gram simpan di dalam album. Kita beli emas kecil-kecil kan, kumpul. Konon nak melabur lah jadi banyak nanti kan, kumpul. Lepas tu sampai satu masa harga naik kita nak jual. Tetapi di Quantum Metal kita ada satu teknik yang mana dengan menggunakan platform yang ada di GCA dan juga GAE, kita dapat gandakan kita punya pelaburan daripada profit 1 to 1. Kalau naik RM1 untung RM1 lah, kalau untung naik RM2 untung RM2 lah. Okey,
Tetapi dengan GCA, setiap kenaikan RM1, dia akan menjadi untung RM6.67. Ni nak kena belajarlah masuk dalam kelas calculation. Nanti kalau tak faham boleh tanya dengan saya. Kenapa Afif cakap 6.67 kali ganda? Pasal GCA ni. Okey, lepas tu kita juga ada platform pelaburan emas yang menggandakan emas kita sehingga 10 kali ganda. Setiap kenaikan RM1, dia dah menjadi RM10. Naik RM10 dah RM100. Ini adalah platform JAE kali 10. Yang mana ramai di antara kita yang melabur di dalam JAE kali 10, dua hari lepas ramai yang beraya. Boleh tak komen sikit siapa yang dah beraya? Siapa yang dah beraya awal? Boleh komen tak? Saya nak tengok. Ada tak yang beraya awal dengan JAE kali 10? Mesti ada yang dah tersengih-sengih tu kan. Cuba komen sikit. Siapa yang dah beraya awal? Ada tak? Masya Allah. Okey. Jadi, ni pelabur lah. Okey, jadi faham pasal pelabur ni? Saya okey. Terbaik. Okey. Jadi, yang seterusnya. Ini dia, konsultan. Konsultan merupakan siapa? Konsultan ni merupakan orang yang menjalankan marketing untuk company. Dialah yang memperkenalkan kepada orang. Tuan puan, saya sangat-sangat pasti tuan puan jumpa dengan Quantum Metal, jarang-jarang sekali yang directly register dengan Quantum Metal. Mungkin ada, tapi saya rasalah yang join malam ni pasti ada yang kenalkan. Siapakah dia? Dialah dialah konsultan dan bakal konsultan. Jadi kita ucapkan terima kasih lah disebabkan adanya konsultan ni, kita sampai maklumat tentang Quantum Metal ni ke atas pengetahuan kita. Okey, jadi konsultan ni dia boleh jadi penyimpan, boleh jadi pelabur, dan dia juga memperkenalkan kita punya fasiliti ni kepada orang awam. Okey, tengok dekat bawah tu, pay attention dekat sini. Tiada paksaan untuk menjadi konsultan. Namun semua orang diberi peluang yang sama rata. Jadi dekat sini kita tak ada diskriminasi yang join awal baru boleh yang dah join lama, tapi kalau dia tak membuat kerja-kerja untuk memperkenalkan, tak jadi konsultan, so tak dapatlah peluang tu. Yang baru join tapi dia nampak peluang dan dia cerita kepada orang, dapat commission, so dia akan lebih banyaklah dapat. Jadi so malam ni fokus kita bukan kita fokus kepada fasiliti, fokus kita malam ni nak cerita macam mana jadi konsultan ni boleh buat keuntungan, boleh jadikan ini sebagai career. Okey, dan seterusnya, ni disclaimer, QM bukanlah skim headhunting ataupun MLM. Kita tak ada pasang kaki kiri kanan, pairing tak ada. Kita kalau bukan MLM, bukan headhunting, okey, apakah kita? Boleh tak komen sikit? Siapa yang tahu apakah kita ni? Ada tak yang tahu? Apakah teknik pemasaran yang dijalankan oleh Quantum Metal untuk konsultan ni? Okey, dah ada yang komen. Sistem affiliate, networking. Apa lagi? Penyumpan. Apa penyumpan Okey. Jadi Encik Zamri dengan Zoom user. Okey. Ni. Tengok apa jawapan dia. Inilah dia, konsep perniagaan QM adalah affiliate marketing. Okey. Jadi dekat sini untuk konsep perniagaan QM ni, okey, kita menjalankan affiliate marketing. Tengok logo-logo tu logo ni kita mesti tahu kan. Contoh macam TikTok. TikTok ada affiliate marketing. Jadi sama juga dengan Quantum Metal. Quantum Metal ni kalau kita suka dengan sesuatu barang,
kita tolong iklankan, kita tolong ceritakan, nampak ni orang sebelah kanan ni, tolong bisikkan dengan kawan sebelah, aku jumpa QM lah, bagus lah sini kalau nak simpan emas, kan? Aku hari tu dah beraya awal, kau bila nak beraya? Tengok, dengan Quantum Metal aku boleh beraya awal lah, contoh lah kan, macam tu kan. So, bila kita kenal kan, setiap orang ada link untuk di-sharekan. Sesiapa yang register di bawah link kita, automatik dia akan menjadi customer tetap kita. Dia tak akan berubah. Okey? Ada dua cara, dengan cara copy link ataupun dengan QR code scan. Dekat mana nak dapat ni? Copy link dengan QR code scan ni. Pergi dekat website, bahagian user setting, dekat QR code. Dekat situ ada QR code dan juga disediakan link. Okey? Okey, jadi sekarang jelas tak? Faham tak? Ada apa-apa soalan tak untuk konsep perniagaan QM? Jelas tak? Kalau faham, komen faham. Kalau faham, komen faham. Okey, terbaik. Okey. So, next. Okey, apakah kelebihan menjadi konsultan ni? Ramai yang tak nampak lagi apa kelebihan menjadi konsultan ni. Menjadi konsultan ni seumpama macam kita ni buka kedai emas sendiri. Kita nak nak buka kedai emas, modal berjuta-juta kalau kita nak simpan stok. Jadi kita tak ada kemampuan, saya tak tahu kalau tuan-puan mungkin ada kemampuan nak buka kedai emas. Tetapi saya memilih Quantum Metal sebab apa? Tengok, kita buka kedai emas sendiri dengan zero cost. Maksudnya apa? Kita tak perlu buka kedai emas tapi kita boleh jual emas. Zero cost. Modal kita apa? Modal kita hanyalah idea saja. Tolong cerita dengan kawan kan. Bagi tahu dekat kawan-kawan yang mana kita ada menyimpan di dalam Quantum Metal. Jadi tak ada apa-apa kos lah yang kita perlu keluarkan. Okey. Kalau buka kedai emas, kita nak kena bayar sewa, nak kena simpan stok berjuta-juta kan. Lepas tu nanti ada design baru, nak kena labur lagi. Okey, kita tak ada. Okey, next. Kelebihan kita ialah, ini dia, loyal customer. Bila mana kita dah sharekan kita punya link, kita dah bagi tahu dekat someone untuk register menggunakan link kita, automatik dia akan menjadi loyal customer kita. Maksudnya loyal customer apa? Every pembelian, every ringgit yang dikeluarkan oleh orang yang kita referkan, kita akan dapat profit sharing. Kita bukan dapat commission tau. Kita jangan silap. Kita bukan dibayar untuk bekerja ke apa, tidak. Tapi yang mana kalau kita memperkenalkan platform Quantum Metal ni, orang ramai yang menggunakan platform kita, disebabkan kita kenalkan kepada orang ramai, orang yang menggunakan platform kita, Quantum Metal dapat untung. So bila mana Quantum Metal dapat untung, ada portion ataupun ada ratio, dia punya peratusan yang akan diberikan kepada kita. It's depend kepada kita punya ranking lah. Okey, dan seterusnya. Boleh beli di mana sahaja. Tuan-puan, kita tak ada limitation. Kalau klien kita ada di Sarawak, contohlah saya di Semenanjung, klien kita di Sabah, di Sarawak, yang konsultan di Sabah Sarawak, ada klien di Semenanjung, di Johor, di Perlis, di mana-manalah, tak kisah. Even klien saya sendiri pun memang jauh-jauh. Ada juga yang daripada Sabah, dan yang paling jauh lah setakat ni saya punya rekod daripada Australia. Memang dibeli emas daripada sana. Jadi boleh beli di mana sahaja, tak kisah. Okey. Jadi inilah kelebihan kalau menjadi seorang konsultan. Okey, next. Okey, ni kita sambung apa kelebihan menjadi konsultan di Quantum Metal ni? Okey. Yang pertama ialah
exponential growth income. Apa maksud exponential ni? Exponential ni, income ni dia akan dia naik, meningkat tinggi macam tu ah. Ini kita okey. Ini kita tak akan dapat apa ni di dalam bidang-bidang sale yang biasa, tetapi kalau anda kata di Quantum Metal, kalau kita follow the step career path, income akan menjadi exponential sebab dia punya apa ni? Dia punya plan dari segi penyusunan komisen apa semua tu memang cukup-cukup mantap. Dan tidak ada overlapping komisen walaupun dia exponential kan. Siapa yang menjadi apa ni, orang kata tu pioneer lah di dalam grup, okey, dan ramai rangkaian di bawah dia, tak akan jadi overlapping income. Maksudnya itu terlebih bayar komisen tak ada. Okey. Dia memang betul-betul ikut portion dia. Okay, don't worry. Okay, next. Passive income. Apa maksud passive ni? Kita tidur, bangun tidur pun komisen masuk. Ada yang tengah pergi shopping, beli handphone baru, beli handbag baru. Tapi tengok apa ni dalam dia punya sistem duit masuk. Kecing. Setiap saat. Okay. Jadi benda ni memang berlaku in real life. Kan? Jadi ada masa harga emas tengah jatuh. Kan? Bangun-bangun tengok duit, bangun pagi tengok ada 1,000, ada 2,000. Okey lah. Okey sangat. Okay. Next. Big market share. Tuan-puan, big market share ni apa maksud dia? Boleh tak tuan-puan cuba teka berapakah berapa orangkah yang dah register dengan Quantum Metal ni, yang dah membuka akaun dengan Quantum Metal? Cuba tuan-puan teka, cuba komen sikit. Nak tahu berapa tuan-puan tahu tak? Sekarang ni dah berapa ratus ribu ke berapa juta ke? Rakyat Malaysia ada 35 juta, tapi sekarang ni berapakah orang yang dah buka akaun Quantum Metal? Cuba komen sikit. Saya tak nampak adakah internet saya tak okey? 300k, lebih 600k, 500k. Okey, lebih kurang di antara 500 hingga 600 ribu Maknanya kita punya market masih lagi sangatlah besar. Sangat-sangat besar. Okey. Baru around kalau 600k tu lebih kurang berapa 600k lebih kurang dalam 10%. 10% kalau 10% 3 juta. Oh bukan, tak sampai 10%. 5% lah kot kalau tak silap. Sangat besar Masih lagi kita ada peluang. Kalau kita tanya dengan jiran-jiran kita, dengan kawan kerja kita ke, daripada 10 orang mungkin baru 1 orang. Itu pun nasib-nasib lah kalau ada. Jadi jangan terlepas peluang. Kita kena start daripada sekarang, ringan-ringankan mulut kita. Sebenarnya kita tak ada rugi apa pun. Even klien ataupun prospek kita tak ada rugi apa pun. Kalau dia buka akaun percuma. Kita yang memperkenalkan pun percuma. Tak ada apa-apa pun. Kita tak ada simpan stok, tak ada apa. So jangan berat mulut kita untuk share. Sebab apa? Kalau market share ni dah mula dipegang oleh Quantum Metal, maksudnya tu dah over from 30%. Contohlah saya cerita daripada part insurans, takaful. Okey. Sebab saya masih lagi ejen takaful juga, tapi saya buat Quantum Metal secara full time. Okey, kalau macam market insurance, even 15% bank negara kata dah 15% pun, tapi dia punya market tu bila kita tanya sikit-sikit pun orang dah ramai yang dah ada insurans ataupun takaful. Okey, tetapi kalau di sini di Quantum Metal kita tanya masih lagi orang tak tahu Quantum Metal tu apa. Jadi ambil peluang ni, jangan sampai terlepas. Okay, next. Clear career path. Quantum Metal cukup clear. Kita dah ada panduan macam mana kalau nak naik ranking,
lepas tu berapakah portion commission dia, everything memang dah lengkap. Tinggal kita follow saja. Okay, next. Growing opportunity. Okay, ni maksudnya apa? Okay, dekat sini kita masih ada peluang yang banyak. Maksudnya dalam quantum metal ni, quantum metal kita bukan sekadar orang kata tu stop dekat 3 fasiliti GSA, GCA dengan JE saja. Kita juga dah buka apa? Kita dah ada QM Jewellery. Akan datang, akan ada apa lagi? Jadi nantikan ada berita-berita baru yang best. Contoh baru ni, kita expand market dekat Thailand. Kita ada tadi pasal big market share tadi tu saya baru cerita Malaysia kita belum cerita lagi luar-luar negara. Kalau ada kenalan luar negara ke apa pun kita boleh kenalkan. Lepas tu kita ada QMJ. QMJ yang ada sekarang ni ada di mana? Ada di Penang. Jadi dekat sana bila mana buka je memang kena serbu jarang-jarang kedai emas nak kena serbu, tapi di quantum metal ni memang orang yang membeli tu dapat banyak manfaat. Dan juga akan datang ni akan dibuka di Johor Bahru, Quantum Metal Jewellery Jadi saya promote sikit kedai yang akan dibuka di Johor Bahru, QM Jewellery. Jangan sampai terlepas. Okay, next. Unique and only. Apa maksud ni? Kedai emas kat luar sana banyak. Tapi kenapa kita berbeza? Sebab kita bukan sekadar jual emas, tapi kita jual solution. Yang ini jarang-jarang kedai emas di luar menawarkan. Tapi di quantum metal kita bukan sekadar jual emas. Kita ada emas fizikal. Kedai emas fizikal banyak kompetitor dia. Kedai emas dekat sana ada Poking, ada Wahchin, ada PG, ada macam-macam kedai emas lah. Tapi kita walaupun kita ni sama jual emas, tapi kita unique and only. Tak ada orang yang boleh compete semacam produk kita. Fasiliti yang kita tawarkan GSA, GCA dan JE memang tak akan ada dekat mana-mana kedai emas. Jadi be confident, kita kena stand up, kita kena rasa proud. Kita kena bangga. Sebab apa? Kita punya produk ni memang tak ada yang orang lain pegang. So kita kena rasakan okeylah, kalau kau tak nak tak apa. Aku pun bawa benda yang berharga. Kita bukan bawa benda yang biasa-biasa. Kita tawarkan solusi ekonomi. Contoh orang boleh selamatkan belanja hangus. Lepas tu kita dengan GA kali 10 kita boleh bantu gandakan emas dan gandakan profit. Okey. Lepas tu kita GSA kita nampak macam ni jual emas, beli emas macam biasa je lah kan. Tapi apa yang uniknya dekat GSA kita yang tak ada dekat kedai emas lain, kita GSA ni kita punya spread rendah dan kita menawarkan untuk pembelian balik emas pada harga dunia. Kedai emas mana yang nak ambil emas kita pada harga dunia? Hanya di quantum metal saja. Okey. Next. Okey, kita dah masuk kepada consultant program. Okey, apakah itu consultant program? Consultant program ni lah yang sesiapa yang nak jadi, orang kata tu nak membina career di dalam quantum metal, dia mesti start daripada introducer dulu. Introducer ni orang kata tu kita baru nak berkenal-kenalan, baru nak menceburi, baru nak belajar. Introducer. Jadi introducer belajar macam mana nak kenalkan. Jadi introducer ni dia kena ada guideline daripada konsultan. Konsultan yang dah ambil apa ni? Exam, yang dah belajar. Introducer ni perlu di-guide oleh konsultan. Contohnya macam saya lah. Okey, contoh. Ada orang di bawah saya, dia nyatakan berminat nak buat quantum metal. Jadi apa yang saya sarankan adalah jadi introducer dulu. Barulah selepas dah jadi introducer, okey, barulah lengkapkan apa requirement yang diperlukan untuk jadi dealer, dealer developer, merchant, merchant developer, senior merchant. Dia ada banyak lagi tapi saya cerita
Sekadar yang kita boleh hadam lah malam ni sebab kalau nak cerita lebih-lebih sampai ke hujung, kita tak kena fokus dulu apa yang terdekat dengan kita dulu. Okey? Okey, sekarang ni ada tak yang dah jadi introducer? Cuba komen sikit. Komen. Sekarang ni dah introducer. Tulis saya. Tulis saya. Yang dah jadi introducer. Okey, Rais lagi. Lily. Ruzana. Okey. Untuk yang menyebut saya ni, saya doakan insya-Allah akan naik konsultan. Okey, yang rajin. Pakcik, okey. Okey, jadi yang mana dah jadi introducer ni, saya yakin dan pasti dan bila mana dah jadi introducer, lepas tu join kelas malam ni, pasti tuan-puan nak jadi konsultan. Okey, dan juga yang mana belum lagi, yang belum jadi introducer, baru nak riki-riki tengok kan. Okey, tengok apakah requirement jadi introducer. Okey. Tengok apa kelebihan menjadi introducer. Ini profit sharing table. Tengok. Sekiranya dia kenalkan bila jadi introducer dia kenalkan kepada rakan dia, dia akan dapat setiap pembelian emas dapat 0.5%. Untuk JE kali 5 dapat 1.5% dan JE kali 10 dapat 2%. Jadi apakah requirement nak jadi introducer ni? Yang pertama, ni salah satu mesti beli JE kali 5 3 unit. Okey. Jadi 3 unit ataupun JE kali 10 1 unit. Sorry. Okey. JE kali 10 1 unit. Jadi saya sangat-sangat sarankan kepada yang mana baru nak start baru nak mula dengan quantum metal, nak jadi introducer, saya sangat sarankan untuk beli JE kali 10. Okey. Jadi kenapa JE kali 10 bukan JE kali 5? Tapi terpulanglah kalau anda kata ada kemampuan JE kali 10 terus kepada JE kali 10. Sebab kita nak belajar macam mana JE kali 10 ni buat keuntungan, macam mana JE kali 10 ni dapat boleh harga naik turun emas tu. Kita belajar calculation daripada situ sikit-sikit. Kenali macam mana produk JE kali 10 ni. Mari saya minum sikit. Okey. Jadi lagi satu, kenapa JE kali 10? Sebab dia punya spread rendah. Spread dia hanya 3% saja. Berbanding JE kali 5, 4%. Jadi JE kali 10 ni, at least kalau harga emas cepat naik, dia akan untung dahulu. Okey, JE kali 10. Dan anggaplah ini sebagai modal kita untuk start as a introducer. Okey, faham sebab dah ramai yang jadi introducer malam ni. Jadi saya next. Okey. Seterusnya nak jadi konsultan. Bila mana ingat kalau jadi introducer sekadar buat pembelian saja. Tetapi nak jadi konsultan dia ada extra requirement dia. Dia perlu ambil exam. Nanti saya terangkan. Okey. Kalau jadi konsultan, dealer. Konsultan ni dealer dan ke atas adalah konsultan. Kalau introducer bukan konsultan lagi Okey, jadi untuk dealer, untuk direct dia akan dapat 2%. Dah naik Lepas tu JE kali 5 dapat 5% dan juga JE kali 10 dapat 7%. Jadi overriding kalau dia dealer, di bawah dia ada introducer dan dia override client dia. Okey, jadi di bawah introducer ada client, dia akan dapat override sebanyak 1.5%, JE kali 5 3.5% dan juga JE kali 10 5%. Nampak tak dekat sini? Okey. Jadi untuk jadi dealer ni, apakah requirement dia? Pertama sekali, kita perlu referkan minimum 5 orang. Ni syarat wajib dia, mesti 5 orang yang kita kenalkan. Dan juga kita ada hasil jualan sebanyak 7,500 USD daripada JE kali 10
bersamaan dengan 30 unit JE kali 10. Jadi di antara 5 orang klien kita ni ataupun lebih, biar kebiasaannya akan lebih lah, boleh jadi satu orang beli 26 unit, yang bakinya 1 pun dah dikira sebagai 30 unit dan 5 orang yang membeli. Ataupun kalau dia buat seorang satu, maknanya ada 30 orang di bawah dia yang beli satu unit. Tetapi pengalaman saya lah untuk naik kepada dealer ni, ada orang boleh settlekan dalam 1 hari je. Ada cara dia. Rujuk dengan konsultan. Macam mana nak jadi dealer dalam 1 hari. Macam saya cakap tadi itulah. Mungkin dikenalkan kepada satu orang, dan satu orang tu dia memperkenalkan kepada yang lain-lain. Dia kenalkan dekat satu orang, tapi satu orang tu terus beli banyak. Dan juga ada beberapa orang yang lain beli satu. Ada juga yang jadi dealer, dia jadi dealer dengan satu orang, ada yang beli 5, ada yang beli 3, ada yang beli 1, dan totalkan menjadi 30 unit pun boleh macam tu. Dan juga nak jadi dealer ni tak ada time frame. Dia bukan macam sale di tempat lain. Kita nak kena settlekan dalam masa sebulan, nak kena settlekan dalam masa setahun, tak ada. Quantum Metal, kalau kita dah contoh hari ni dah buat bahawa kita ada satu orang yang beli satu unit, 29 unit tu lagi 3 tahun ke, lagi 4 tahun ke, tak kisahlah. Kalau dia laju-lajulah, kalau cepatlah dia naik, kalau lambatlah dia naik. Tapi kita tak akan reset jualan ni. Okay. And then seterusnya mestilah attend goal apa ni, Allahu Akbar, saya terlupa lah. Ada tak yang ingat? Dia ada satu exam goal apa, Allah Akbar, saya terlupa, tapi nama dia GEP ni lah. Okey, untuk exam ini dikenakan fees. Goal Education Program, Masya Allah, saya asyik terlupa je nak sebut. Sebab dalam kepala dia sebut Goal Examination Program, dia Goal Education Program. Okey, jadi bila mana kita belajar, kita disediakan satu kursus secara online, dan kita kena attend dalam seharian, kena dengar. Okey. Jadi dan dikenakan RM300 GSA. Lepas tu ambil exam, and then kita akan layak menjadi seorang dealer lah. Dan kita kena hantar submit permohonan menjadi dealer tu kepada Quantum Metal. Kita ada satu kontrak yang kita perlu sign. Okey. Jadi benda ni boleh rujuk kepada konsultan anda. Boleh screenshot, kalau nak screenshot kan, nanti boleh rujuk balik dekat YouTube, nak tengok macam mana nak jadi dealer. Okey, ada soalan tak setakat ni? Sebab saya rasa kritikal sikit ni bab dealer ni, mungkin ada soalan. Sebab ramai yang jadi introducer, nak jadi ke dealer ni, dia nak kena tahu. Okey, saya buka soalan dekat sini. Ada tak sesiapa yang nak bertanya? Okey. Komen lah, komen. Jangan malu-malu sebab ramai yang nak tahu. Kalau malu, rugilah. Bertanya. Ada tak apa-apa nak tanya berkaitan tentang requirement? Okey. Faham tak? Kalau faham, cuba komen faham. Sebab sebenarnya yang part dealer ni lah yang exam susah ke Sifu? Tak susah. Exam dia insya-Allah senang. Kalau periksa tak lulus macam mana? Periksa tak lulus boleh ulang balik, don't worry. Tapi make sure lah belajarlah betul-betul kan. Dia ada. Pak cik faham sikit-sikit. Exam online atau offline? Online. Okey, 30 unit bersamaan 30K beserta 5 penama. Okey. Dia bukan, okey, kejap, tadi 30K Dia bukan 30K
Sebab satu unit lebih kurang 1,500. Tengok currency. Kadang-kadang pernah sampai 1,300, pernah 1,400, pernah 1,500. Okey, jadi dia kena accumulate 30 unit. Boleh jadi 30,000, tak mungkin lah 30,000 sebab satu unit 1,500, 1,300 mungkin dalam 40,000 lebih. Okey, pengalaman saya lah. Ni pengalaman saya. Nak katalah kan, orang kata tu saya bukanlah nak cerita hebat ke apa, tidak. Tapi saya nak bagi tahu nak jadi konsultan ni tak susah. Saya pernah round KL satu hari jumpa dengan klien saja. Dalam satu hari saya close 18 unit. Jadi saya rasa tak susah nak jadi konsultan. Okey. Ada yang close beratus-ratus unit pun ada. Saya memang jumpa ada orang yang boleh close beratus unit. Okey. Jadi sebenarnya mudah. Cuma nak kena belajarlah. Kena banyak bertanya. Jadi malam ni pun kalau nak bertanyalah. Sekejap, saya takut ada terlepas lagi. Okey, 30 unit dikira daripada first buying ke? Ya, betul. Daripada first buying orang bawah kita, bukan kita punya. Kita punya tak kira. Yang orang bawah kita beli. Okay, lima orang bawah kita semua kena beli J kali 10 ke? Okey, soalan ni kalau kita kenalkan kepada ramai orang, mungkin boleh jadi bukan 5 orang, kadang 6 orang, 7 orang beli. Boleh jadi 10 orang, boleh jadi 20 orang, tak tentu. Kadang-kadang daripada satu orang klien tu pun boleh pecahkan. Dia boleh delegate dia punya modal tu kepada sesiapa. Okey, kejap. Exam ada dalam BM Kak Sifu. Ya, memang ada pilihan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga Mandarin. Mandarin tak pasti. Okey, 30 unit dikira okey. Alhamdulillah faham. Doakan ni Sifu. Okey, insya-Allah saya doakan. Okey, 30 kali J kali dikira hanya dari customer atau customer dan introducer sendiri. Introducer sendiri maksudnya diri sendiri ke? Kalau diri sendiri tak kira kalau daripada customer, yes kira. Okey. Kejap, mungkin saya boleh buka notes kot. Notes. Okey. Tengok dekat sini. Contoh katalah ini kita. Okey. Jadi sekarang ni yang wajib ada pembelian je lah. Okey, contohlah ni contoh satu. Ni si fulan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini beli 26 unit. Ini beli 1, 1, 1, 1. Okey. 26 campur dengan 4, 30 unit. Okey. Boleh jadi ni option pertama Option 1. Okey, option kedua boleh jadi ada 1, 2, 3, 4 30 orang yang beli 1, 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 cukup 30 unit. Okey, dia mesti direct mesti direct yang beli. Okey. Lepas tu apa lagi? Option yang lain. Option ketiga. Ada yang beli 5, ada yang beli 3, ada yang beli 10, ada yang beli berapa? Contoh ada yang beli 7, 7, 10, 10, 25, ada yang beli 5 lagi. Pun 30 unit. Okey? Okey, faham tak dekat sini? Ini requirement dia. Very simple. Tak susah Saya ada satu orang klien tu daripada dia sendiri saja pun dah beli 29 unit. Daripada dia seorang saja beli 29 unit, belum campur lagi klien-klien yang lain. Jadi mudah sebenarnya, tak susah. Cuma kita kena jumpa orang yang betul. Tu kata kunci dia. Susah ke? Susah ke? Tak susah. Pertama sekali mesti ilmu yang betul.
kedua orang yang betul. Apa maksudnya? Ilmu yang betul, kita kena belajar macam mana nak convince, macam mana nak yakinkan. Okey? Dan yang kedua, dah ada ilmu tadi, kita jumpa orang yang betul. Ilmu kita dah betul dah ni, tapi jumpa orang yang salah. Maksudnya jumpa orang yang salah apa? Ya, kita target ni nak beli, nak cari 10 orang. Tapi apa ni, kita jumpa orang yang tak ada kemampuan untuk beli 10 unit. Kita nak cari 10 unit, contohlah target hari ni okey, nak beli, nak cari orang boleh beli 10 unit. Tapi kita jumpa orang yang mampu beli JA kali 5 je, ataupun dia mampu buat GCA saja. Jadi mindset tu dengan tindakan kena selari. Kalau kita apa ni kata nak cari, nak closekan 30 unit, kita kena set. Kena cari orang yang boleh selesaikan kita punya aim tu. Okey, clear Tak susah sebenarnya kalau kita dengan ilmu yang betul. Okay, next. Okay, sampai sini faham tak? Saya jelas Okay. Okay, next. Pun masih di topik consultant, iaitu apa? Dealer developer. Okay, jadi profit sharing table dekat sini, tengok direct. Direct dia dekat sini mestilah ada GSA. Untuk direct dia akan dapat sama dengan dealer juga, 2%, 5% dengan 7%. Tapi apa yang beza? Yang beza dia GSA dia dekat sini, nampak? Kalau dia seorang dealer developer, di bawah dia ada dealer, lepas tu di bawah dealer ni ada klien. Okey, dia dapat 0.75%. Okey. Lepas tu dekat sini 2.5% untuk JA kali 5 dan JA kali 10 3.5%. Kalau tengok macam lagi kecil Kalau tengok, kalau dealer dekat sini kan 1.5. Dekat sini 3.5, sini 5%. Okey. Tapi kenapa lagi kecil pula jadi apa ni, dealer developer, DD lah orang panggil Jadi DD ni lagi kecil. Okey, kita kena faham Okey, saya lukis. Ini seorang DD. Di bawah DD, okey, kita tengok dulu requirement dia apa tadi. Requirement dia ialah, tengok, minimum of 5 direct members achieve dealer. Okey. Jadi apa yang dia ada ialah ini. Seorang DD, dia ada 5 orang dealer. Dealer, 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 dealer dan juga dealer. Di bawah dealer, dia perlu ada minimum 5 orang kan. Tapi pengalaman saya lah, saya as a dealer pun saya ada 180 orang. Okey. Untuk satu orang dealer ada 180 orang, macam saya ni ada 180 orang klien. Jadi cuba bayangkanlah dealer ni override walaupun 0. Berapa tadi? 0.75. 0.75%. Nampak macam sikit, tapi bila override keseluruhan daripada dealer, dia jadi grup yang besar, sangat banyak. Okey. Jadi tak perlu nak risaulah, nampak je macam sikit. Sebenarnya dia kecilkan portion sebab grup dah semakin besar. Okey. Faham dekat sini? Ini requirement untuk menjadi seorang dealer developer. Okey. Next. Okay, consultant, merchant. Okay, tengok. Merchant, direct 3.5. J kali 5, 10%. J kali 10, 14%. Nampak? Dia dah override besar kat sini. Okay, jadi bukan override. Dia dah ada portion commission dia semakin besar. Tak macam dealer tadi. Okay, dengan DD. Kalau direct dia dapat sehingga 14% untuk J kali 10. Dan overriding dia 0.75, J kali 5 2.5 dengan 3.5%. Okey. Kat sini ada ralat sikit sebenarnya. Saya tak sempat nak edit. Okey, tapi tak apalah. Saya nak tunjukkan merchant punya requirement. Tengok. Di bawah merchant perlu ada dealer developer.
5 dealer developer dan juga 25 orang direct member chief dealer. Okay. Jadi nampak tak dekat sini dia punya requirement. So kita as a introducer, as a dealer, kita punya mindset adalah merchant. Jangan jadi, walaupun anda seorang introducer, tapi hati tu mesti ada mindset untuk menjadi seorang merchant. Merchant, kalau nak jadi merchant, dia nak kena develop 30 orang dealer. Nanti saya tunjukkan kenapa kena buat 30 orang dealer. Okay. Okay, next. Tengok dekat sini. Untuk jadi merchant developer, dia perlu ada merchant. 5 orang merchant di bawah. Jadi masih sama untuk direct, tetapi override dia semakin kecil, tapi group dia semakin besar. Okay. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan. Kejap saya nak tanya. Kita tengok Kalau jadi introducer, override GSA dia 0.5. Tetapi kalau di sini merchant developer, overriding dia dekat sini 0.3%. Kecil ke besar? Saya nak tanya, kecil ke besar? Cuba komen sikit. Besar. Tadi 0.5, ni 0.3. Kecil Okey, saya tunjukkan. Macam manakah grup seorang merchant developer? Ni merchant developer. Okey, di bawah merchant developer dia perlu ada 5 orang DD. Okey, perlu ada 5 orang DD. Oops. Ada 5 orang DD. Okey, DD. Lepas tu dia perlu ada a group of 25 orang dealer. 25 orang dealer. Ni 25 orang dealer Jadi bagi setiap dealer ni dia perlu ada 5 orang klien, betul tak? Ni banyaklah ni. Dia ada pecah lagi 5 orang klien dia. Allahu Akbar. Okey. Jadi dia ada pecahan lagi. Banyaklah kalau saya nak conteng ni. Lepas tu, dealer developer dia perlu ada 5 orang dealer. Betul? 5 orang dealer. Merchant developer. Allahu Akbar. Saya terskip lah. Di bawah merchant developer ada merchant. Tengok. Merchant tau, bukan dealer developer tau. Ini adalah merchant. Dia perlu ada merchant. Dan di bawah merchant perlu ada di bawah merchant ni ada 5 orang DD. Tengok. Nak menconteng pun banyak Tengok. Ni baru nak conteng lah. Tengok dah makan masa berapa lama dah. Ini DD. Ada DD. Ni yang bulat-bulat ni semua DD. Di bawah DD mesti ada 5 orang dealer. Ada 5 orang dealer lagi. Tengok. Betapa besarnya grup dia ni, tak tahulah, saya dah tak conteng dah. Contohlah, di bawah grup dia ni ada berapa orang agak-agak? Contohlah ada 5,000 orang. Saya tak tahulah, agak je 5,000 orang. Daripada 5,000 orang ni ada sale katakanlah 50 juta. Contoh 50 juta. Cuba kalikan dengan 0. Tadi yang kata kecil kan? Okey, darabkan dengan 0.3%. Berapakah income seorang merchant developer ni? Cuba komen
Cuba tulis. Darab kan, darab. Darab dengan 0.3%. Berapakah income dia ni? Ini kalau 50 juta tau. Cuba darabkan. Saya tak pegang kalkulator ni. Ada tak yang komen? $15,000. Berapa? 15,000. 15,000. Sekejap, saya kira balik. 50 juta. Darab dengan 0.3%. Okey. Bukan 15,000 150,000. Ni saya dah kira dah. Okey ke tak? Yes, 150,000 Hafiz. Ini income kalau 50 juta punya sale. Okey? Gila Okey tak? Ada yang ada yang nak jadi merchant developer tak? Bos nak tanya, dalam banyak-banyak ada ke yang dah dapat 150,000 ni? Okey, terus terang saya cakap sebenarnya memang ada. Saya pun dah nampak depan mata. Untuk tapi tempoh berapa lama? Sebulan ke ataupun satu hari? Ni untuk 150,000. 150,000 saya pernah jumpa satu hari. Saya pun ada dengar cerita juga macam tu. Ya. Satu hari 100,000 lebih. Ini saya orang cakap tu ambil tengah-tengah lah. Saya tak adalah orang kata tu nak menjanjikan keuntungan apa, tidak. Tapi ini kalau 50 juta punya sale. Tapi Datuk sendiri ada mention ada satu video dia mention tahun 2022 payout commission dan juga profit yang dibayar kepada klien dan juga konsultan sebanyak 1.3 billion. 1.3 billion. Jadi kita cubalah bayangkan di dalam portion 1.3 billion tu ada berapa orang merchant developer, tak ramai dan juga berapa orang yang menjadi konsultan. Jadi berkongsilah dengan profit klien apa semua tu daripada 1.3 billion. Ini video ni video public jadi kita bolehlah cakap benda ni. Okey. Kalau sebab Datuk mention dalam video tu payout untuk claim insurance satu company tu, saya tak sebut nama company tu, pada tahun yang sama sebanyak 4.2 billion. Ini claim insurance tau. Maksudnya tu orang yang dapat contohlah pampasan kematian, pampasan sakit kritikal, ini adalah claim yang dalam kesedihan. Tetapi payout yang Quantum Metal bayar, company yang baru setahun jagung, bukan setahun jagung lah, daripada tahun 2012, dah lama dah sebenarnya. Okey, tapi nak bandingkan dengan company insurans yang dah lama, kita punya payout 1.3 billion dibayar dalam keadaan orang happy. Bukan dalam keadaan sedih. Okey? Jadi sebenarnya ini saya tunjukkan ni pun orang kata tu dah cukup, pada saya tu dah cukup wow lah. Kita dah tak perlu nak imagine lagi dah. Sebenarnya Quantum Metal ni buat je. Jangan pandang belakang. Sebab kalau kita buat sungguh-sungguh pun memang kita akan nampak macam mana dia punya potential income dia akan pergi. Kalau kita tak saya dulu saya terus terang, masa saya jadi introducer, saya selalu kawan-kawan saya yang di dalam Quantum Metal ni bagi tahulah yang dah jadi konsultan kan, bila nak naik dealer, saya tak faham kenapa diorang ni selalu cakap naik dealer.
Then bila mana dah jadi dealer baru saya nampak. That's why saya urge ataupun saya ajak kawan-kawan yang join kelas saya malam ni, tolong cepat-cepat jadi dealer. Mindset kata susah nak jadi dealer tu buang. Sebab sebenarnya mudah. Cuma kena belajar. Okay. Kelas-kelas yang macam ni lah yang menambahkan ilmu sebenarnya. Okay. Next. 7 angka bang sebulan. Ya betul. Saya tunjukkan tu tanda tu income dealer developer je. Sorry. Canva. Okay. Next. Okay. Ni set kemahiran yang perlu ada. Kalau kita dah jadi introducer, saya yakin dan pasti ramai yang nak jadi dealer, nak jadi consultant kan. Okay. First kali perlu ada penetapan matlamat yang jelas. Sebab kita jadi introducer, adakah kenapa kita nak jadi introducer? Kita nampak orang tu ada income besar lah kan, ada income ratus ribu lah sebulan, aku nak jadi macam dia lah. Sebenarnya itu tak cukup clear, tak cukup jelas. Okay. Yang jelas tu adalah, okay, tengok dekat sini apa contoh yang saya tulis. Mahu pendapatan sebagai seorang merchant 500,000 sebulan bermula tarikh Oktober 2024. Ini adalah matlamat yang sangat jelas. Okay, kena clear bila kita nak achieve. Contoh kalau kita minat sesuatu kereta kan, contohlah aku minat kereta Proton X50 tu, contohlah aku minat lah Mercedes tu. Mercedes apa? Mercedes E-Class ke, C-Class ke, apa dia punya variant dia, contoh E350, color apa? Color merah. Rim size apa? 18 ke, 19 ke? Benda tu kalau tak cukup crystal clear kan, tak cukup jelas, kita akan buat kita akan buat main-main. Sebab apa? Kita sendiri tak serius dengan matlamat kita. Jadi kalau nak start as a consultant, nak jadi consultant, pertama sekali mestilah ada penetapan matlamat yang jelas. Big why. Why? Kenapa? Mesti ada reason di sebalik apa yang kita tetapkan tu. Okay? And then next, mesti ada pengurusan masa dan disiplin. Sesibuk apa pun kita, luangkan masa kepada perniagaan. Kerana perniagaan adalah sumber untuk anda mencapai matlamat dalam kehidupan. Okay? Saya tak nafikan. Ada orang bekerja dengan makan gaji, saya tak merendah-rendahkan. Saya okey je, tak ada masalah. Ini adalah pilihan. Kalau ada yang masih makan gaji, ada orang yang boleh kaya dengan makan gaji, tak ada masalah. Okay? Tetapi dari segi peratusan, maksudnya itu dari segi orang kata tu potential, kalau kita nak pergi lebih jauh lagi, kebanyakan orang di luar sana yang bergaji di antara 20,000 dan ke atas, majoriti adalah yang berniaga. Jadi kena ada pengurusan masa dan disiplin, luangkan masa kepada perniagaan. Kalau kita rasa kita nak kaya, kita nak ada duit kan, tapi kita tak nak invest masa kita dekat tak nak invest masa kita dekat perniagaan. So macam mana kita nak kaya? Macam mana kita nak ada duit? Jadi sesibuk apa pun kita, walaupun kita bekerja, tapi ringan-ringankanlah mulut kita. Contohlah kita tengah berbelanja ataupun tengah isi minyak. Ada name card bagi dekat orang yang tolong isikan minyak kita. Bang, kalau nak simpan emas nanti cari saya. Tengah beli baju. Setiap orang yang lalu di depan mata kita adalah prospek. Jadi kita kena ada luangkan masa. Contoh kalau saya lah sebab setiap orang berlainan cara dia. Saya lebih kepada TikTok. Jadi saya kena disiplin untuk post video, kena buat live. Jadi kalau saya tak disiplin, tak post video, saya akan kurang dapat prospek yang baru. Jadi kena ada pengurusan yang masa dan disiplin ni. Okay, next. Perlu ada communication. Sentiasa asah kemahiran komunikasi, sentiasa improve presentation, hilangkan malu di dalam perniagaan.
Tuan Puan, kalau jadi introducer, saya yakin dan pasti yang join malam ni sebenarnya sebab nakkan income, nakkan satu kebebasan masa, kebebasan kewangan. Okey. Jadi mesti asah kemahiran komunikasi. Communication ni bukan setakat communication kita dengan customer saja, bukan communication kita presentation saja. Even kita berurusan sesama keluarga, kan, kita latih communication kita, yang mana kita renggang dengan family, dengan adik-beradik, tak berbual. Kita cuba tweak, cari macam mana nak win hati family. Okey. Lepas tu, lepas dah belajar macam mana dekat family kita nak winkan hati dia, belajar pula macam mana nak communication dengan prospek. Jadi benda ni kena improve sentiasa. Macam mana nak improve? Kalau dengan klien, kita akan buat presentation. Presentation pertama kita kebiasaannya memang akan tak berapa nak jelas, mungkin orang tak faham. Tapi bila mana kita praktis banyak bercakap, kan, cerita benda yang sama, bangun pagi fikiran kita QM, nak tidur pun fikir QM. Jadi kita akan cari macam mana nak improve communication kita, presentation kita, supaya orang yakin dengan kita punya apa yang kita sampaikan. Dan seterusnya perlu ada cross sharing. Sentiasa berkongsi dan bertanya apa saja berkaitan perniagaan di kalangan sesama tim konsultan. Dari segi ilmu pengetahuan, berita terkini QM. Jadi contoh kalau kita ada nampak orang yang hebat, kan, dia memang power lah. Kita jangan malu untuk bertanya. Kita kalau contoh kita ada masalah, kita tanya dengan tim kita yang sama-sama konsultan, kan. Aku dapat rejection macam ni lah. So kita berkongsi lah, sentiasa bertanya. Jangan malu, cari tim. InsyaAllah Billionaire Warriors ni, siapa yang ada di dalam Billionaire sorry excited sangat bercakap. Okay, yang mana di dalam Billionaire Warriors ni, saya yakin dan pastilah yang mana dah jadi konsultan tu semua, insyaAllah ada bermurah hati untuk kongsi ilmu, boleh bertanya. Okay. Dan seterusnya ialah improve skill and knowledge. Sentiasa mencari sumber ilmu berkaitan dunia perniagaan emas. Everything berkaitan dengan calculation, facility yang ada dalam quantum metal ni, semua kena tahu. Jangan nanti bila mana kita jumpa dengan prospek, bila mana kita nak bertanya je, bila mana kita nak ditanya, kita tak dapat nak jawab. Jadi benda tu jadi satu benda yang tak berapa nak baik. Minta maaf siapa yang punya mikrofon. Siti Hawa minta tolong tutup ni. Okey. Okey. Jadi untuk setakat ni, inilah perkongsian saya. Ada tak apa-apa nak tanya? Berkaitan tentang QM Carrier. Yang sedikit saya dah kongsikan ni, kan, ada tak apa-apa soalan? Saya open lah soalan. Boleh buka mikrofon kalau nak bertanya direct, ataupun nak type pun boleh. Faham tak? Faham tak? Adakah internet saya terputus? Percubaan. Dengar tak suara saya? Saya takut saya terputus sebab saya punya chat hilang ni. Saya tak nampak. Dengar tuan-tuan. Oh, dengar ya. Okey. Dengar. Tapi saya nak tanya, tapi saya tak tahu apa saya nak tanya. Tuan, boleh bagi nombor handphone tuan? Nombor telefon saya? Boleh, senang. boleh. Berapa nombor? 012 Baik, 012 72 72 010
010 72. 72. Nama Okey. tuan apa? Afif. Hafiz. Hafiz ya? Afif. Hafiz. Okey. Tuan duduk mana? Saya duduk JB tuan. Oh, jauh. Okey, tak apa. Kita melalui WhatsApp je. Boleh, tak ada masalah. Okey. 012-720-1072. Ya, betul. Okey, terima kasih tuan. Okey, macam mana nak yakinkan orang kita untuk menyimpan emas? Okey, soalan yang bagus Okey, macam mana nak yakinkan orang kita untuk menyimpan emas? Okey, dia sebenarnya untuk kita nak yakinkan orang kenapa perlu simpan emas, sebenarnya kita kena bagi awareness. Bagi awareness ni, okey, pertama sekali ni saya lah saya. Kalau saya akan check dulu background tentang financial dia. Sebab saya daripada latar belakang financial juga, dalam financial industry. Jadi ni tips saya lah. Kita check dulu latar belakang dia. Dia ni jenis macam mana dengan pengurusan duit. Adakah dia ni disiplin dengan jaga duit? Ada tak buat simpanan emergency? Ada tak buat investment? So kita akan touch dia melalui daripada feedback dia. Contohlah dia kata dia tak pernah simpan, tapi memang tak ada simpanan emas, dan dia tak tahu apa-apa pasal emas. So kita boleh start dengan kenalkan kenapa emas, kenapa perlu simpan emas. Emas ni sekian. Kalis inflasi, emas ni nilai dia akan meningkat. Emas ni sifat dia adalah untuk mengekalkan nilai kekayaan kita. Dia tak macam simpan duit. Jadi kita bagi awareness. Contoh kalau dia memang ada latar belakang yang memang menyimpan, ada buat investment, dia ada buat ASB ke apa, sekian investment lah kan. So kita boleh cerita pasal diversify investment. Boleh tunjukkan peratusan potential income yang profit yang kita dapat. Boleh cari. Okey. Okey. Jadi kita kena yakinkan tu depend macam mana. Ini adalah seni bila kita nak buat selling, memang nak kena tahu apa yang nak kita sampaikan tu. Okey, next. Apa dia? Prospek saya masih tak yakin dengan QM. Okey. Kalau masih tak yakin, sebenarnya macam ni. Ingat sebenarnya bila mana kita berhadapan dengan kita punya prospek sebenarnya bukan nak tengok sangat company ni macam mana. Dia nak tengok kita ni menyampaikan macam mana, dengan cara yang confident ataupun tidak. Kita kena ada orang kata tu dalam presentation ni dia macam berperang tau. Kita kena dominant. Kita kena tone kita tu kena tinggi sikit daripada orang yang kita nak present. Benda ni dari segi dari segi seni presentation tu adalah tona suara, lengguk badan, sentuhan. Jadi benda-benda tu kena belajar. Lepas tu fakta-fakta yang kita bagi tu saya tak tipu ada orang di kalangan kita lah juga kan. Dia kalau nak cakap pasal calculation, nak cakap pasal latar belakang company memang out. Tapi dia boleh close banyak. Sebab apa? Dia ada confident level dia tinggi. Dan cara penyampaian dia tu confident. Jadi kita kena confident sebab kita ni nak transfer kita punya aura, kita punya semangat ni, orang kata tu keyakinan kita ni nak sampaikan, nak transfer dekat orang yang kita present dekat dia. Jadi benda tu memang kena belajar lah. Kena buat banyak kali, jangan buat sekali. Kalau anda kata kena reject, dia tak faham ke apa, just next. Yang penting kita dah sampaikan dekat dia. Next je. Ni memang rutin sales memang macam tu. Okay bang, tolong share balik nombor telefon tadi. Tak sempat nak type. Alamak. Nanti ramai yang PM saya ni. Okay. Tak apalah. Tulislah 012. Saya sebut sekali
72 okey. Lepas tu apa lagi soalan? Bila klien cakap dia tak minat emas, dia minat properti saja, macam mana nak buka cerita seterusnya? Ni pun satu topik yang bagus. Okey. Kita ada satu fakta. Sebenarnya dekat website kita pun ada Sekejap. Quantum Metal. Okey, tengok dekat website kita ni. Ada cerita pasal properti dengan emas. Pergi dekat about ni. About kat mana Saya terlupa lah pula. Sekejap. Produk. Okay, nampak tak saya punya skrin? Sekejap, saya cuba cari balik. Ada tahu yang pasal cerita pasal apa ni, perbandingan di antara emas dengan properti. Saya tak ingat. Sekejap kat mana? History of Gold. Ini kot kalau tak silap saya. Tengok dekat sini. Yang mana comparekan apa ni, emas dengan properti, boleh tengok dekat sini. Okey. Jadi pergi dekat website quantummetal.com.my, pergi dekat resources, history of gold. Jadi bacalah ni kan, kenapa emas apa semua. Okey. Lepas tu tengok dekat sini. Nampak tak? Properties, double stories house harga 326 dapat 10 kilo. Ini kelas hari Isnin ada belajar tapi saya minta tadi tuan yang cakap pasal ni. Okey. Ini dia. Okey, boleh baca. Saya tak nak explain lebih pasal property dengan gold. So kena top up ilmu. Macam mana nak counter, memang kena tambah ilmu. Okay, next. Apa lagi soalan? Perlu ke kita tunjuk kejayaan kita simpan emas dalam QM? Tak wajib. Tak wajib. Pengalaman saya masa baru jadi konsultan, saya sendiri terus terang cakap lah. Sebab saya pun masih baru lagi. Saya pun tak adalah hebat mana. Banyak lagi yang lagi hebat daripada saya. Okey, saya apa namanya, kalau cakap cerita pasal emas, saya tak perlu buktikan apa-apa. Saya cuma cerita pasal kelebihan yang ada dalam quantum metal saja. Saya pernah close 100,000. Tak ada masalah. Easily dia keluarkan duit. Okey. Jadi boleh inilah, belajarlah. Okay, property dan gold adalah aset. Dua-dua aset. Tapi di antara property dan gold, mana yang mudah cairkan? Yes. Dia banyak poin-poin dia, kita kena belajar. Yang mana yang lagi mudah nak dicairkan kalau bila diperlukan apa ni, emergency. Contoh katalah cerita dengan dia. Kalau contoh kena cancer. Ni cerita apa, dah ala agent insurance lah pula kan. Kalau kena cancer, yang mana satu yang paling senang nak dicairkan? Jadi nak jual rumah ke nak jual emas? That's why kita kena diversify. Investment ni dia ada satu istilah tu, don't put all your eggs into one basket. Maksudnya jangan letak semua telur dalam satu bakul. Sebab kalau jatuh sekali, semua akan pecah. That's why kena letak dekat 2-3 bakul telur tu. Kalau satu jatuh, satu bakul je yang pecah. Yang lain tak pecah. That's why kena diversify. Kena ajar untuk diversify investment. Okay. Okay, apa lagi soalan? Ada lagi tak soalan? Okay. Mungkin saya pun boleh, rumah boleh jual sikit-sikit tak? Berbanding emas boleh jual sikit-sikit. Yes. Itu antara poin-poin yang Encik Jam ni share kan. Okay, mungkin saya pun boleh promote sikit. Ni pun salah satu saya punya tools lah. Saya punya tools untuk saya present. Okay. Ni GCA. Kalau yang siapa yang berminat, bolehlah ni kan. Okay, ni salah satu tool saya. Contoh, apa ni, harga emas dunia hari ni berapa? Masukkan
Lepas tu modal beli emas dia berapa kat sini. Okey, lepas tu dia akan dapat berapa gram, lepas tu nilai emas dia berapa spread dikenakan, berapa pembiayaan dapat, berapa modal sebenar dia. Modal dia 179 untuk simpan 3.8 gram. Contoh macam tu kan. So saya buat comparison dekat sini. Okey, kalau beli emas biasa okey, modal 179 dekat GCA, okey, dia dapat 3.8 gram. Dia keluar modal asal 1,200 lah. Tapi yang masuk balik kan 1,020. So modal dia hanya 179, jadi dapat 3.8 gram. Okey, lepas tu kalau compare beli emas biasa dengan 179, dapat 0.5 gram saja. Lepas tu kalau dia ada simpanan dekat ASB, saya close 100,000 gunakan slide ini saya tunjukkan. Dia ada 100,000 letak dekat sini, modal dia 100,000, and then berapa dividen dia, tunjukkan dekat sini. Memang sangat berbeza lah. Okey, contohlah saya bagi contoh calculation kat sini. Okey, 600,000 beli emas buat GCA. Jadi modal dia dekat sini lebih kurang 89,000 Okey, tengok dekat sini. 89,000 modal. Kalau dia buat GCA, dia kena keluar 600,000, tapi modal sebenar dia hanya 89. Okey, dekat sini dia dapat berapa gram? Hampir 2 kilogram 1917. Tapi kalau dekat sini modal yang sama dekat ASB dia letak dekat sini, okey, katakanlah selepas 5 tahun. Tengok apa jadi? 25,000 je profit dia dalam masa 5 tahun. Kalau 5%. Okey, lepas tu kalau dekat GCA, dekat sini nampak tak profit dia? Ni bila emas naik daripada 292 kepada 550 dalam tempoh 5 tahun, dekat sini 1,825 hari, dia dah ada profit sebanyak 365,000. So kalau nak compare dengan ASB baru 25,000. Kalau beli emas biasa baru 68,000. Dengan slide ini saya close 100,000. Okey? Lepas tu recovery belanja hangus. Ini pun boleh juga nak jadikan cerita. Okey, jadi benda-benda ni kalau anda katalah ada yang berminat kan, ni boleh screenshot lah. Excel ni memang saya jual. Ni boleh dikongsikan lah. Saya akan kongsikan. Tapi benda ni berbayar lah. Lepas tu boleh juga digunakan untuk kalau yang mana beli GCA banyak kan. Dia dah pening dah mana satu untung, mana satu rugi. Key in je dekat sini semua. Transaksi bila, berapa gram. Lepas tu masukkan je harga hari ni terus tahu. Yang biru ni untung. Yang ni selepas tolak spread dengan management fees. Dah tahu dah untung ke tak. Okey. Okey. Jadi cukuplah sampai sini saja kan saya punya ni. Ada soalan lagi ke? Saya takut terlepas. Tuan, saya nak tanya lah Tuan. Boleh? GCA, JAE, artinya GCA yang satu unit berapa gram tu? Yang kali 10 dipanggil apa? Macam mana yang berkali 10 JE? JAE, okey. JAE lagi yang satu GSA, JS. Lagi satu GCA. Okey, GCA kan. Antara banyak tu, mana yang lebih menguntungkan kita nak beli? Terus terang saya cakap, tiga fasiliti ni dia purpose dia berbeza. Contoh kalau sebenarnya kalau contohlah kita nak gunakan duit yang memang kita tak usik lama, yang kita nak dapatkan keuntungan dalam tempoh yang cepat memang GAE kali 10, tapi dengan syarat mesti beli harga emas pada tahap yang paling rendah. Tu nak kena rujuk kepada yang pakar membaca harga lah. Okey, lepas tu kalau GCA ni long term. Saya punya target kalau saya cerita dengan klien mesti 3 tahun ke atas. Saya tak akan suruh terminate dalam waktu yang terdekat. Jadi kalau nak tengok dia memang nak nampak cantik dia punya investment tu, memang 3 tahun ke atas, yes, ada dia punya pulangan dia tu. Okey? Okey, lagi satu GCA ni kalau kita beli contoh
banyaklah 10 unit. Lepas tu kita boleh jual balik, artinya kita dapatkan 80% kan 85, macam tu kan? 80. Ya betul. Jadi artinya kita dah beli, modal kita sebahagian dah dapat, lepas itu kita biarkan. Betul. Betul. Okey. Kalau yang JEE 10 ni artinya kita tak boleh nak gadaikan balik. Artinya kita bayar 1 unit dibagi gandaan 9. Sebenarnya tak ada istilah kita tak boleh nak jual balik. Sebenarnya boleh. Tak kisah GCA ataupun JE, dia tengok harga emas. Kalau harga emas tengah jatuh daripada harga yang waktu kita beli, contoh kita beli pada harga 300. Lepas tu sekarang harga emas 280. Maknanya kita dalam keadaan rugi. Tak kisah GCA ataupun JE, memang dua-dua tengah rugi. Jadi tak perlu nak terminate lah. Dia kembali kepada nature emas tu sendiri. Semula jadinya emas ni, kan kalau kita beli emas fizikal, kita beli pada harga tinggi, harga emas tengah jatuh, kita nak jual ke time harga emas tengah jatuh? Kita maksud saya begini. Macam Ah, GCA ni, kita jual balik, sebagian dipulangkan 85 ke 80%. 85% kita dapat balik. Kita dapat balik. Tapi emas tu kita dah letak kat dia. Macam JA ni, dia kita beli 1 unit, dia bagi 9 unit. Gitu kan? Betul. Okey. Bermakna nak kita gadai dapat duit, tak adalah yang JAE kan? JE dan GCA pun sama, tak boleh juga. Itu yang tadi JCA kita beli dah katakan 10 unit, lepas tu katakanlah beli 100,000, lepas tu kita gadai balik dapat 85. Artinya kita Kalau masih JCA tu masih ada, artinya emas kita masih ada kat tangan kat QM. Okey, kalau tuan perasan, sebenarnya kan JE dengan GCA ni sebenarnya sama. Cuma kalau GAE ni dia start daripada modal yang kita perlu keluarkan. Maksudnya modal dia dah tetap 250 USD. Tetapi kalau GCA ni dia start daripada total nilai emas yang kita beli. Maksudnya kalau kita dia tetap nanti modal dia 15% saja. 15% tu yang kita kena kira sebenarnya. Kita boleh simpan berapa 15% tu. Kalau kita sanggup simpan 1,000, so kita kena keluar 6,000 lebih, 6,800 lebih. Jadi contoh kalau tuan nak, itulah benda ni calculation detail agak ni sikit lah. Memang sebenarnya dia lebih kurang sama, cuma dia calculation dia terbalik. Kalau JE ni dia nak kena tentukan daripada modal yang kita perlu keluar yang 1 unit tu. Tetapi kalau GCA dia start daripada value emas yang kita beli. Jadi kita keluarkan value emas yang kita perlu beli, nanti dia pulangkan balik 85% dalam account. So 15% je modal kita. Benda ni technical sikit. Saya kalau nak terangkan tu pun agak itulah nak kena dalam kelas calculation lah, dia agak panjang sikit. Hari Rabu ada kelas calculation. Macam tuan cakap tadi yang orang keluarkan ESB tu kan 600. Betul. 600,000 dia beli GCA Ya, 600,000 beli GCA. Dia nampak tak? Dia dapat balik lah duitnya. Dapat balik 510,000. Okey. Jadi 89,000 je lah modal dia. Macam mana? Sebenarnya kalau dia beli JAE, saya rasa lebih banyak dapat kot. Betul. Cumanya saya tunjukkan dengan dia ni, okey, dia macam ni. Dia ada 100,000 dekat dalam account bank dia. Okey, jadi 100,000 ni dia dah letak dekat ASB. Kalau dia pendam lama pun 5 tahun macam tu je lah komisen dia punya dividen. Tapi kalau dia letakkan dekat GCA, dia dapat emas 100% yang bernilai 100,000, and then dia 85% dia invest balik dekat ASB. Jadi dia dapat investment dekat ASB, dapat juga dekat GCA. Jadi idea dia macam tu yang saya tekankan dekat dia. Bukan sebab nak invest dalam waktu tempoh yang dekat. Dia target dia long term. Jadi dia bukan yang jenis nak tengok graf, nak tengok kena beli time harga rendah, jual tinggi. Dia bukan jenis macam tu. So saya punya idea dia
saya minta dia pindahkan sikit, ambil 15% daripada ASP dia tu letak dekat GCA, jadi 85% nanti diinvest balik dekat ASB. Macam tu. Faham, Okey? faham, faham, faham. Okey. Kejap. Ada soalan lagi tadi Tuan, pakcik baru jadi introducer, bolehkah pakcik semak klien bawahan yang dah beli JA kali 10? Okey, kalau jadi introducer dia tak dapat semak. Dia nak kena jadi konsultan baru dapat tengok. So kena rujuk dengan konsultan. Konsultan atas pakcik, okey, nanti tengok, kena tanya dengan dia berapa dah orang bawah tu beli. Memang boleh tengok kena rujuk dengan konsultan. Siapa yang nak Excel saya ni tadi, ni tak nampak nombor telefon saya. Kejap. Ni. Siapa yang nak saya punya Excel, ini dia. Screenshot lah ni saya bagi tahu harga siap-siap harga dia RM400 tapi dapat slide GAE dengan GCA dengan GAE, dan benda ni sangat memudahkan kalau kita nak present. Lepas tu untuk kegunaan diri sendiri pun, kalau ada pembelian yang banyak kan, kita dah beli GAE banyak, dah beli GCA banyak. GCA ni kena hati-hati kalau nak terminate, kena tengok berapa harga dah cover spread ke tak. Nampak gain or loss, nampak gain je, ingatkan dah untung dah, rupanya tak cover spread lagi. That's why kena kira betul-betul. Saya dah sediakan Excel ni supaya mudah untuk faham. Okey. Ni GCA. Kalau planning nak buat pembelian contoh JE kan. Okey, ni satu tool juga kalau saya nak present dengan klien. Kejap saya tunjuk. Ni. Contoh ada masuk step 2 ni kan. Okey, dia nak beli nak beli berapa unit. Contohlah dia nak beli 5 unit. So saya key in 5 unit. Harga emas dunia hari ni berapa? Tengoklah, contohlah hari ni 65.7. Okey, contoh. So Quantum Metal akan jual dekat kita pada harga 67.671. Modal kita 1250 USD. Sebab apa? Ni 5 unit. Lepas tu management fees yang kita advance 393. So total ini. After convert, currency ni pun kena masukkan lah. Contoh currency hari ni 4.656 contoh lah saya tak pasti. Okay, so modal yang dia perlu keluar ialah 7,653. Lepas tu kat sini dia tunjuk lah kalau modal kita berapa gram. Kalau modal yang dapat pembiayaan, dapat lagi tambahan 166 gram. So total dapat 184 gram. Berapa value dia ni? Value asal. Net cash out asal ini. Okey, nanti lepas 90 hari harga emas naik kepada 70. Contohlah Okey. Dalam masa 90 hari. So dekat sini terus nampak berapa profit dia. Ni kalau currency semasa jual ni pun kena edit jugalah. So kita akan dapatlah berapa yang masuk dalam account bank. Jadi benda ni clear lah, jelas. Okey, jadi siapa yang berminat boleh gunakan. Dan saya juga ada ni salah satulah bukti kan. Contohlah klien saya ni dia beli. Okey, tarikh sekian dia beli, okey dah 45 hari dia beli 4 unit. Dapat 155 gram. Lepas tu dah profit ke tak? Dia dah ada profit 1149. Harga hari ni 65, masukkan 65.7. Okey. Dia ada profit 932. Okey, currency hari ni 4.636. Jadi dia harga masa beli berapa? Lepas tu ni profit dah ada 14% lah. Jadi benda ni sangat berguna lah untuk klien yang mana beli dengan kuantiti yang banyak, nak monitor, tak payah monitor satu-satu, nak kira manual kan. Key in je semua, lepas tu save. Nanti bila masa harga emas dah naik, key in harga dunia dengan currency saja. Settle. Terus nampak yang mana dia nak terminate. Jadi tengok tarikh je lah. Okay, yang tarikh 26, okay, ni dah untung 2,000, ni dah untung 2,000. Okay, bolehlah terminate. Terminate lah. Okay. Jadi siapa yang berminat, ni. Okay. Hanya perlu edit pada kotak kuning saja. Mudah Okay.
Okey, saya rasa sampai sini saja. Ada tak apa-apa lagi? Dah tak ada kan? Nah, pun sekarang masa dah pukul 10.43. Lama dah. Okey, jadi saya minta maaf atas kekurangan kalau ada apa-apa persoalan ke apa kan. Nakkan Excel ni, bolehlah kontak saya nanti Boleh bayar guna GSA ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Saya lagi untung ni yang guna GSA. Okey, terima kasih. Boleh lah. Tapi tetap 400 lah. Eh? Ah. Okey. Jadi tak ada apa saja tak ada apa-apa lagi Saya minta diri dulu. Oke, Ah, terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua jadi konsultan. Amin. Welcome, welcome. Okey. Boleh live Sesiapa yang berkelapangan nak join TikTok saya, boleh juga. Tak ada masalah. Saya pun sama dekat TikTok Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap saya tutup and then saya live balik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi malam ni selamat datang pada yang join. Okay. Terima kasih yang sudi follow. Okay, malam ni kita nak belajar macam mana kita nak selamatkan belanja hangus. Sebab ramai lagi dekat luar sana yang yang
mensia-siakan peluang untuk selamatkan belanja hangus sebab ramai yang tak tahu kita boleh selamatkan belanja hangus. Kita selama ni kalau gaji masuk, duit masuk kan, bila cukup hari gaji, duit masuk, kita akan bayar komitmen and then habis duit macam tu saja kan. Jadi sekarang ni kita ada satu platform yang mana kita boleh gunakan untuk selamatkan belanja hangus. Selamat datang Zabida, selamat datang Basuki, selamat datang Caesar, selamat datang Aranin, selamat datang Helmi. Okey, jemput datang tengok macam mana nak belajar macam mana nak selamatkan belanja hangus. Okey. Selamat datang Grace, selamat datang Harjit, selamat datang Nuazura, selamat datang Ana Rohana. Okey. Selamat datang Yuslina, jemput tengok, singgah sekejap kan. Esok hari cuti. Yang cuti-cutilah. Selamat bercuti bagi yang bercuti, tapi sebelum melelapkan mata tidur kan. Sambil scroll-scroll tu kan, daripada tengok video-video yang mungkin tak bermanfaat untuk kita, apa kata stay sekejap. Stay sekejap, saya nak sharekan macam mana nak selamatkan belanja hangus. Okey. Okey. Bagi yang tengok saya punya live, okey, ada 7 mata memandang, ada yang baru masuk apa semua ni kan. Okey, kalau tak dapat nak join malam ni pun tak apa, tapi jangan lupa tekan dekat atas sana kan. Ni dekat atas kan. Jangan lupa, alamak, hilang pula gambar. Jangan lupa tekan follow. Tekan follow boleh keluarkan balik ke gambar saya? Alamak, hilanglah pula. Okey, tak apa. It's okay lah. Okey. Jadi jangan tekan follow ni free je, tak ada bayar apa pun. Jadi tekanlah follow dan minta tolong tekan like, tolong share kan. Sharekan kepada family ke, rakan-rakan ke kan. Belajar malam ni sama-sama. Okey, tengok ni. Okey, pelan selamatkan duit belanja Ali. Tak habis-habis Ali, Abu, tukarlah nama lain. Okey. Kita tukar nama. Contohlah apa nama yang best sikit. Contoh, saya tengok saya pick salah seorang nama kat sini. Okey. Contoh, okey. Okey, Anis. Okey, saya letak nama Anis lah. Okey, pelan selamatkan duit belanja Anis. Okey. Anis ni dia ada komitmen sebulan dia perlu bayar 850. Contohlah tapi rasa lebih lagi lah kot. Okeylah, kita ambil lah, katakan ambil dia punya komitmen sebulan 1,500. Okey, bayar sewa rumah, bayar kereta, dia punya komitmen dia 1,500 sebulan. Jadi kalau Anis ni tak belajar malam ni, dia tak tahu macam mana nak selamatkan 1,500 ni. So 1,500 ni gaji masuk 1,500, singgah kejap dalam akaun bank, lepas tu keluarkan, bayar komitmen, habis. Settle. Okey. Jadi sekarang ni malam ni kita nak share kan. Okay. Boleh tolong tap screen kan. Tolong like. Terima kasih pada yang sudi. Tolong tekan like. Tolong share kan. Okay. Ni ada 61 mata memandang ni kan. Boleh tekan follow. Jadi tak adalah orang kata tu terlepas kalau saya live kan. Okay. Jadi tengok dekat sini. Anis ni ada komitmen sebulan 1,500. So apa perlu Anis buat? Macam mana dia nak selamatkan belanja hangus? Kalau tak habis duit tu, bayar komitmen habis. Memanglah bayar komitmen dapat. Contohlah bayar rumah, dapatlah duduk rumah. Kalau bayar komitmen kereta, dapatlah kereta. Tapi duit tu tak datang balik dah. Okey, 94 mata memandang, jangan lupa tekan follow Abang, saya terlepas banyak ke tak? Saya baru start. Don't worry, saya baru start. Okey. Okey. Jadi, sekarang ni Anis, saya ulang balik sikit. Anis ada komitmen 1,500 sebulan. Jadi modal yang perlu dia keluarkan untuk beli emas ialah RM1,763.74. Okey. Jadi sekarang ni
dia perlu keluar modal beli emas 1763. Jadi katakan harga emas dunia hari ni berapa? Tengok saya letak dekat sini 292. Katalah hari ni harga emas 300. 300. Okey. So Anis akan dapat dia keluar 1763. Dapat beli emas sebanyak 5.4 gram. Jadi sekarang ni Anis nak bayar komitmen. Anis perlukan duit. Jadi emas ni dia GCA kan, Gold Convert Account. Simpan emas ni dengan Quantum Metal. So dia dapat 91% of the value of the gold masuk balik dalam account bank 1,500. So 1,500 dia bolehlah buat bayar. Bayar rumah, bayar kereta, bayar bil, bayar top up dia, kan? So settle lah 1,500 ni. Okey. Jadi 1,500 ni dah settle bayar komitmen. Tapi yang tak dapat balik ialah 263. Dia keluar, maknanya modal sebenar dia hanyalah 263 untuk simpan 5.4 gram. Okey, faham dekat sini? Okey, saya ulang balik sikit. 1,763 beli emas dengan masa harga 300, dia dapat 5.4 gram. 5.4 gram ni Anis ni ambil 91% value of the gold, dapat 1,500 masuk balik dalam account bank, tapi emas dia simpan floating. Jadi macam pajak tapi bukan pajak. Dia macam pajak tapi bukan pajak sebab dia tak wajib tebus. Jadi 5.4 gram ni masa harga di 300, value dia rendah lah. Maksudnya value dia lebih kurang dekat 1,500 lah. Tapi bila mana dalam masa 5 tahun harga emas naik daripada 300 kepada 500. Dalam masa 5 tahun, nampak? Simpan 5.4 gram selama ni 1,850 hari, ni 5 tahun. Naik daripada 300 kepada 500. So sekarang ni Anis dia dapat value yang lebih besar lah dekat sini. Jadi tolakkan balik yang dia pinjam 1,500, tolakkan sedikit management fees, dia dapat recovery belanja sebanyak RM717. Hampir separuh dia dapat selamatkan. Tapi yang masuk balik dalam account bank dia ialah 981, termasuklah dengan dia punya modal sebenar dia dekat sini. Okey. Okey, jadi sekarang ni yang masuk balik dalam account bank 981 termasuk dengan dia punya simpanan. Tapi nak cakapnya yang dia recover ialah 717. So kesimpulannya dekat sini, Anis ni dia dah berbelanja habis 1,500. Dia bayar komitmen. Tapi datang balik dalam masa 5 tahun, harga emas naik daripada 300 ke 500, dia jual emas dia dapat balik keuntungan sebanyak 717. Okey. Dan termasuk sekali dengan dia punya simpanan paksa dia. Mana simpanan paksa ni? 263. Dia dapat 981 yang masuk dalam account bank. Okey, jadi dekat sini faham tak? Jadi kat sini, ini konsep dia saja. Belum in detail lagi. Tapi setakat ni faham tak? Ada tak sesiapa yang nak tanya? Contoh, Cik Afif boleh tak tolong kirakan saya ada komitmen sebulan 2,000. Contohlah kalau ada yang nak tanya kan. Ada yang sudi nak tanya, komen lah. Saya pening sikit lah. Okey. Dekat mana yang pening sikit tu? Okey, ajukan soalan. Kat mana yang tak faham tu? Okey, apa itu 91%? Okey, 91% adalah nilai daripada nilai emas 5.4 gram ni. Kalau convert in ringgit, mungkin value dia lebih kurang 1,600 lebih kot. Jadi modal dikeluarkan 1,763. Quantum Metal ada markup 7%. Jadi dia akan markup around dalam 312 macam tu lah, lebih kurang contohnya lah. Okey. Jadi dia dapat 5.4 gram. 5.4 gram ni darab balik harga dunia 300, dia tak adalah dapat 1,700 balik. Mungkin dalam 1,600 lebih. Jadi emas dia ni bernilai 1,600 lebih. So Quantum Metal platform GCA ni tawarkan 91% daripada value emas tu, 1,600 lebih tu. So dia dapatlah 1,500 masuk balik dalam
akaun bank. Ini adalah pembiayaan. Okey, sekarang ni 5.4 gram ni masih tersimpan 100% ada. Bila mana value emas naik daripada 300 ke 500, segram tau. 5.4 gram ni naik kepada 500 segram. Dah jadi berapa? Contoh katalah jadi 2,000 contoh. Lepas tu pulangkan balik 1,500 yang dia pinjam beserta dengan management fees dia 3.5% setahun, 5 tahun berapa. Jadi dapatlah ni recovery sebanyak 717. Ya betul, Kento. Maksudnya saya boleh letak di GCA 1,500, lepas tu boleh bawa keluar balik ke? Ya. 85% daripada cash yang kita keluar tu akan masuk balik. Contoh komitmen sebulan RM850, 47 sen. Contohlah So modal yang perlu keluar ialah RM1,000. RM1,000 beli emas dapat 3.1 gram. Ambil 91% daripada value emas tu, dapat RM850 masuk dalam akaun bank. Okey. Okay, jadi maksudnya kita bawa keluar duit tu, tapi at the same time macam pinjam temporary daripada GCA. Yes, inilah yang betul. Emas kita pinjam daripada value emas. Jadi kita emas tu masih simpan dan juga kita dapat settlekan belanja. Ini tujuan GCA sebenarnya. Okey, Assalamualaikum. Nak tanya kalau gaji kita 1,300 macam mana pula ni? Okay, sekejap saya tunjukkan. Bateri handphone saya pula nak ni. Saya cucuk sekejap, charger. Nanti termati. Susah. Okey, kejap kejap Encik Kento. Saya jawabkannya dulu. Inasyid. Okey, Assalamualaikum. Nak tanya kalau gaji 1,300 macam mana? Okey, kalau gaji 1,300, okey. 1,300 maknanya dalam contohlah RM1,000. Okey. 1,000 berapa ya? 1,200 kot. Oh, tak boleh. 1,150. 1,150. Okey, kurang lagi 1,127. 1,127. Tak boleh kat. Okey, 1,100 lah. 1,100. Bolehlah ni lebih kurang. Okey. Untuk Inasyid ni, okey. Kalau gaji 1,300, okey. Contohlah kalau nak convert keseluruhan okey. Beli emas dengan 1,300 dapat 4 gram. So yang masuk balik dalam akaun bank 1,100. Ni buat settle komitmen lah, bayar. And then masih simpan 4 gram. Komitmen settle, 4 gram ni masih simpan. Bila mana 4 gram ni naik daripada 300 ke 500 dalam masa 5 tahun, Ina akan dapat selamatkan sebanyak 526 daripada 1,100. Maknanya lebih separuh, lebih kurang separuh. Yang masuk balik dalam akaun bank ialah 719 termasuk dengan saving. So apa maknanya? Ina ada komitmen belanja 1,100. Okey, yang datang balik ke dalam masa 5 tahun ialah 526. Okey, termasuk dengan for saving ialah 719. Okey, Kento, GCA ni recommend untuk orang yang macam mana? Okey. GCA ni untuk orang yang ada komitmen, bayar komitmen, tapi sebenarnya sesuai untuk semua orang lah. Yang ada komitmen tapi tak tahu macam mana nak selamatkan balik komitmen tu. Ni salah satu cara. Menggunakan platform emas. Dan juga kena kira berapa yang kita sanggup simpan. Okey, dekat sini nampak tak? Modal sebenar ni 193. 193 ni adalah modal yang tertanam untuk simpan 4 gram. Kalau kita pergi kedai emas bawa 193 nak beli emas 4 gram, mau orang kedai tu pandang kita atas bawah kan, macam pelik je budak ni, betul ke tak? Okey. Saya 200% boleh ke naik? Maksudnya harga emas naik ke daripada 300 ke 500? Ni bukan 200%. Kalau 100% RM600.
Kalau 200% maknanya lebih kurang berapa? Dekat 300 kali 2 lah kot. Kali 2 100%. Tu naik 100%. Kalau 200% tu mungkin lebih dekat 900 lah kot rasanya. Okey. Okey, untuk Kento tadi kena kira berapa yang kita sanggup simpan. Kalau kita sanggup simpan RM50, kenalah kira berapa RM50 akan dapat berapa gram. Okey. Jadi kena kira berapa yang kita sanggup simpan. Boleh tak bang kira kalau saya nak simpan 1,000 dalam GCA? Maksudnya tu 1,000 tu memang nak tanam lah. Memang apa ni modal sebenar dia 1,000 ke? Macam tu ke? Betul tak? Nak simpan 1K. Tanam terus. Okey. Maknanya kena keluar lebih kurang dalam 6,678 rasanya. Okey. Kena kurang lagi. 6,600. Okey, kurang lagi. 6,540. Kurang lagi. 6,370. Kurang lagi sikit. Okey. Kalau 6,078. Kalau 6,000. Okey. 5,700. 5,800. Okey, lebih kurang lah macam ni ataupun kurang lagi sikit. 5,770. 5,700. Okey, bolehlah ni. Okey. Jadi nak modal 1,000. Maknanya modal beli emas ialah 6,702. Okey, dapat 20 gram. Modal sebenar 1,000 RM1,002. Okey, jadi dapat 20 gram. Bila mana harga emas naik dalam masa 5 tahun daripada 300 ke 500, contohlah kalau kita tak naklah janji tinggi sangat kan. Tapi sebenarnya memang boleh harga tahun 2017 170. Sekarang ni tahun 2023, berapa tahun? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. 6 tahun harga emas naik kepada 300. 307 kalau tak silap hari tu. Okey, contohlah naik kepada 450. 450. Okey, so apa yang akan berlaku? Dalam masa 5 tahun, okey, naik daripada 300 ke 450, value emas ni dah meningkat. So, Kento akan dapat selamatkan 1,682 daripada RM5,700 dekat sini Okey, yang masuk balik dalam akaun bank ialah 2,684. Ni modal sebenar baru 1,000. Kalau simpan dekat ASB 1,000 ni, kalau 5% baru berapa kan? Jadi sekarang ni kalau dekat GCA untuk Kento akan dapat 1,682 tapi yang masuk balik dalam akaun bank ini 1,000 tu akan dapat balik. Okey. Jadi okey, khas untuk Kento saya nak tanya, nak tak tahu calculation yang lebih detail? Nak tak saya tunjukkan? Ini tak cukup detail ni. Nak. Yang lain-lain, yang 10 mata memandang ni ada tak yang nak? Yang lain nak tahu tak macam mana calculation yang detail? Ada tak yang lain yang nak tahu? Okey, nak. Okey. Barulah seronok kan kalau ada yang betul-betul request. Kejap, saya tutup dulu ni. Sekejap saya nak tutup ni.